Assalamualaikum and hi guys. Hari ni Fika nak share resepi butter cake viral yang sangat rich dengan rasa buttery dan teksturnya juga sangat moist dan fluffy je. Tengok ni. Okey, bismillah, jom kita buat. Okey, first kali sebelum kita baking, kita wrap dulu loyang kita, sapu dulu dengan minyak ataupun margarine dekat seluruh permukaan loyang tu. Kalau nak lagi mudah tu boleh just spray dengan canola oil. Lepas tu barulah kita wrap dengan baking paper. Kalau ada yang tak tahu, baking paper ni ada dua bahagian permukaannya. Sebelah kasar dan sebelah lagi berkilat. Kita letak yang berkilat tu bahagian atas. Lepas tu bahagian tepi-tepi tu pun kita kena wrap juga supaya butter cake kita tidak keras pada bahagian tepinya dan cantik je kejadian kek nanti. Okey, dah siap. Jom kita baking. Okey, kita masukkan butter. Untuk kek butter cake ni, Fika guna pure butter. Sebab kalau cita rasa Fika untuk kek memang lagi sedap lah guna pure butter. Tapi terpulang lah ikut cita rasa masing-masing. Seterusnya kita pukul butter sehingga betul-betul kembang ataupun warna dia tu bertukar kuning pucat. Macam ni, tapi yang ni belum lagi betul-betul kembang. Tengok, ada bahagian bawah-bawah tu masih tak mix lagi dengan butter yang kat atas tu. Kita kaup balik bahagian bawah tu, bawa naik ke atas. And then kita sambung lagi beat butter ni pada kelajuan yang maksimum untuk dapatkan butter yang lebih kembang. Kita nak tekstur dia lebih creamy dan fluffy. Barulah kita matikan mixer. Barulah kita boleh letakkan gula caster. Seterusnya kita pukul butter dengan gula ni sehingga kembang dan sebati pada kelajuan yang maksimum. Okey, kita matikan mixer and then kita kaup balik bahagian gula yang tak tercampur tu, kita kaup balik supaya semua adunan kita nanti tercampur rata. Kemudian kita sambung balik beat butter dengan gula ni sehingga betul-betul kembang dan fluffy. Barulah kita masukkan telur one by one. Kita kena beat telur ni pada kelajuan yang maksimum supaya telur ni sebati dengan adunan kita. Part telur ni kita beat memang lama sebab kita tak nak ada ketul-ketul dalam adunan kita nanti. Okey. Pastikan sebelum kita guna telur, kita kena cuci dulu bersih-bersih. Tak kiralah kalau kita nak masak ke, kita nak baking ke, pastikan kita cuci dahulu telur kita ni bersih-bersih supaya kebersihan kita terjaga. Okey? Tengok ni adunan kita masih lagi berketul kan? Sebab telur kita tak sebati lagi dengan adunan. Jadi, apa kita kena buat? Kita kena beat lagi sekali adunan kita ni pada kelajuan yang maksimum supaya adunan kita ni jadi soft dan tidak ada ketulan dah. Kita beat telur ni memang perlu lama sebab kita nak dapatkan adunan yang cantik dan soft macam ni. Dia berkilat, dah tak ada ketulan-ketulan dah. Tak perlu risau overbeat ke apa sebab sahabat saya ada bagi tahu overbeat ni dia akan berlaku bila kita dah masukkan bahan-bahan kering.
Jadi kalau kita beat butter ke gula ataupun telur lama-lama, dia tak ada istilah overbeat lah. Okey, sekarang kita masukkan tepung. Bila kita dah letak tepung, kita kena beat pada kelajuan yang paling slow sehingga semua adunan kita sebati dan tercampur rata. Kita matikan mixer sekejap and then kita kaup balik tepung-tepung yang kat bawah tu yang tidak teradun sekali tu, kita letak dekat atas macam tadi juga, and then barulah kita sambung balik beat. Bila part kita dah letak tepung ni, kita beat lama-lama pada kelajuan low speed pun dia takkan overbeat. Okey. Seterusnya kita masukkan buttermilk. Yang ni adalah important ingredient lah dalam kita punya butter cake viral ni. Part ni pun sama juga, kita beat pada kelajuan yang slow, paling slow. And then kita masukkanlah essence vanilla. Lepas tu kita sambung balik beat sehingga adunan kita ni sebati. Permukaan dia nampak licin, tengok berkilat. Pastikan tak ada ketulan-ketulan tepung dah. Pastikan semua bahan kita tadi dah sebati elok. Barulah kita masukkan adunan kita ke dalam loyang yang kita dah wrap awal tadi. Sambil-sambil tu kita doa, Ya Allah yang maha cantik, kau cantikkanlah kekku. Sesungguhnya engkaulah yang maha cantik. Amin. Seterusnya kita hentak-hentakkan sedikit loyang ni untuk kita keluarkan bubble yang ada dalam kek ni. And then kita gunakan lidi untuk kita pecahkan bubble yang muncul pada permukaan kek kita ni supaya nanti apabila masak kek kita ni nampak cantik, elok je permukaan dia. Okey, kita masukkan ke dalam oven pada suhu 120 darjah Celsius selama 60 minit. Alhamdulillah, inilah rupa kek kita bila dah masak. Keluar je kek ni dari oven, terus kita sisipkan bahagian tepi kek untuk dapatkan bentuk kek yang cantik dan tepi dia tak mengeras. Setelah kita siap sisip semua bahagian tepi kek ni, terus kita bawa keluar kek ni dari loyang. Make sure kita wrap dulu papan kek ni supaya bila kita nak tarik papan kek ini nanti, permukaan kek kita tak tercabut sekali. The best part, bila kita dah cabut baking paper ni, jangan terus buang tau. Sebab kita nak kikis ni saki-baki kek yang lekat dekat baking paper ni, kita sapu balik dekat atas kek. Sebab yang ni yang paling sedap. Kita terbalikkan kek kita dan terus kita cabut papan kek ni slow-slow sebab kita tak nak permukaan kek kita ni ikut sekali tercabut. Lepas tu kita wrap kek kita ni on the spot. Yang ni masih panas-panas tau, kita terus wrap sebab kita nak haba panas dia tu meresap kat dalam kek kita. Nanti kek kita moist je. Make sure kita wrap kek kita ni ketat-ketat. Macam ni. Lepas tu kita biar dekat suhu bilik sekejap. Lepas tu baru kita masukkan ke dalam peti sejuk. Keluarkan dari peti sejuk. Tengok permukaan dia dah jadi glowing, jadi golden gitu. Lepas tu barulah kita potong. Kalau kita nak potongan kek kita ni kemas, cantik je,
kita kena letak kek kita ni dalam peti sejuk dahulu. Ataupun nak lagi cepat, kita letak dalam freezer 1 jam ke 2 jam macam tu, dah boleh potong. Tengok bahagian tepi kek pun tak terkeluar je masa kita potong kan. Okey, kek kita dah siap potong, dah boleh makan. Okey, itu saja daripada Fika untuk video kali ini. Terima kasih.